Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Azim bin Tuan Samsu, bernomometri 0191103046. Hari ini saya akan bentangkan tajuk berkenaan kemudaratan itu hendaklah dihapuskan. Ini adalah kaedah yang keempat. Okey, kita lihat yang seterusnya. Isu kemudaratan itu kaedah yang asas. Sebagai contohnya ialah isu COVID-19 yang perlu kepada istihad-istihad yang baharu yang berlandaskan kepada penjagaan nyawa, harta dan lain-lain. Okay, kenapa kita perlukan kepada istihad yang baru ini? Kerana isu COVID-19 ini adalah isu yang baharu yang wujud pada 2019. Iaitu kita memerlukan istihad-istihad yang baru dan hukumnya adalah wajib menghilangkan kemudaratan. Kita sedaya upaya untuk hilangkan kemudaratan pada diri sendiri, masyarakat dan lain-lain. Iaitu kita boleh mengambil saranan daripada kerajaan Malaysia, iaitu mengambil vaksin adalah langkah yang terbaik untuk cegah COVID. Ya, COVID still infect pada diri kita tapi tidaklah membawa kepada maut. Sudah banyak isu-isu semasa yang menunjukkan kesan vaksin ini adalah terbaik. Okey, memahami hukum ini akan jumpa hukum yang baharu. Okey, yang seterusnya adalah kategori maqasid syariah. Yang pertama adalah perkara yang sangat penting untuk kita jaga adalah nyawa, harta, keluarga dan lain-lain. Tahap yang ini adalah tahap yang istimewa sehingga kan membolehkan kita melakukan perkara yang haram mengikut kadar yang ditetapkan. Okay, sebagai contohnya macam inilah saya bagi contoh. Kalaulah kita tersesat di dalam hutan dan tak ada makanan, memang tak akan ada makanan. Yang adanya adalah kizir seekor je. Dan kita wajib mengambil lah. Wajib mengambil khinzir itu wajib makan. Tapi makan dengan kadar boleh menyelamatkan nyawa, bukan buat barbecue apa semua, no, bukan buat kenduri, no, just makan tu untuk selamatkan nyawa sahaja. Okey, macam tu lah. Sama juga macam contoh yang lain dari segi isu nyawa ni, sebagai contohnya kalau ada perompak datang ke rumah kita dan mengatakan kita kalau tak keluar daripada Islam, aku akan bunuh kau. Kita boleh mengisytiharkan kita ni keluar daripada Islam, tapi ia adalah dari segi mulut je lah, dia bukan daripada hati. Kerana hati adalah segala-galanya. Okey, yang kedua adalah uh, keperluan yang membawa kepada kepayahan dalam hidup jika tidak mengambil. Itu kenderaan ataupun telefon. Kenderaan ini adalah kenderaan adalah penting sekarang. Kita nak pergi mana-mana adalah kenderaan yang penting. Okey, yang seterusnya adalah telefon. Telefon ni bagi saya adalah penting kerana kalau tak ada telefon, so kita tak tahu ada kelas ke tak ada. Okey, yang ketiga adalah perkara yang menjaga pelengkap dalam hidup kita adalah berakhlak mulia. Okey. Okey, yang seterusnya adalah maqasid syariah. Okey, maqasid syariah adalah tujuan pensyariatan, memberi maslahah bukan kemudaratan. Dalil dan sumber kaedah tunjang utama. Okey, sebagai contoh adalah memakai mask. Okey, mask. Jarak asbab boleh menghilangkan COVID. Dalil Al-Quran hadis menghalang kita untuk melakukan zalim pada diri sendiri ataupun orang lain. Okey, jarak kita boleh, maksudnya dari segi kita memakai mask ataupun jaga jarak ini adalah satu alternatif ataupun satu langkah untuk kita jaga diri kita daripada tersebarnya COVID-19 ini. Saya ada terbaca dalam satu isu semasa yang dikeluarkan oleh Mufti Malaysia itu Dr. Luqman berkenaan dengan pergerakan kita pada musim COVID hari itu, dan Dr. Luqman mengharamkan orang daripada luar masuk ke dalam kampung kita ataupun masuk dalam daerah lainlah. Ya, seumpama kita menyebar COVID, bukannya Dr. Luqman masukkan tak boleh jumpa mak ayah ataupun bukan, itu adalah isu lain. Yang Dr. Luqman masukkan dari segi kita menyebar COVID itu yang sebenarnya yang haram sebenarnya. Okey, contoh kaedah dibolehkan memakan atau memakai perkara yang haram, dibolehkan jika ada darurat yang masa. Ni adalah contoh yang pertama yang saya bagi tahu tadi, iaitu makan khinzir dengan kadar yang sikit je lah, kadar untuk menyelamatkan nyawa saja, bukannya kenduri. Okey, yang seterusnya adalah isu cabang furuk kaedah bagi ad-duruzuzal. Okey, yang pertama adalah keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang dibenarkan makan atau pakai benda yang haram. Yang ini adalah contoh yang pertama tadi. Untuk kadar selamatkan nyawa sahaja kita makan daging khinzir itu. Bukannya makan
sampai buat BBQ apa semua. Itu yang contoh yang pertama yang saya huraikan pada awal tadi. Yang kedua adalah apa yang diharuskan dalam keadaan darurat maka dikira mengikut kepada kadar keperluan sahaja. Sama seperti pertama. Okey, sama yang seperti yang pertama. Okey, yang seterusnya. Yang nombor 3 adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain, iaitu isu bunuh. Iaitu nyawa itu sama, maksud contoh manusia lah, nyawa kita ni sama, kita tak boleh nak pertaruhkan nyawa orang lain demi untuk nyawa kita. Isu ambil darah pesakit lain, sehingga kan boleh menjejaskan nyawa pesakit lain. Kita tak boleh nak selfish lah, tidak boleh digunakan orang lain untuk selamatkan diri sendiri. Okey, yang seterusnya adalah apabila bertentangan antara dua kemudaratan, hendaklah dihindarkan yang berat pergi ke yang ringan. Okey, isu selamatkan bayi. Isu dan derma organ. Kalaulah si pesakit itu, maksudnya tengah sakit sangat, kita boleh ambil organ itu, selamatkan orang yang sakit itu dengan mengambil organ daripada mungkin orang yang telah mati ke, nanti terseksa orang yang tak ada organ tu, maksudnya bekas aksiden ke, organ tercalar ataupun organ tu rosak ke, kita boleh ambil organ daripada uh, orang yang meninggal lah, biasanya orang ambil organ ni. Okey, yang seterusnya adalah yang kelima, menolak kerosakan itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Tolak kemudaratan berbanding mengambil maslahah. Sebagai contohnya, isu solat lah saya ambil. Macam kita tengah solat, kan? Kita tengah solat dekat Masjid Kuala Perlis tu. Lepas tu kita tengok ada orang lemas. Masjid Kuala Perlis tu dekat berhampiran dengan ferry tu. Kita tengah solat, lepas tu kita tersedar bahawa tengok ada orang lemas depan. So kita boleh utamakan kita tolak kita tolak kemudaratan berbanding kita mengambil maslahah. Maksudnya kita pergi selamatkan orang tu. Jadi dia sebagai contohnya, isu kita solat ni adalah maslahah dan lemas itu kemudaratan. Maka yang mana yang lebih utama? Itulah isu kemudaratan kan. Kita boleh berhenti solat dan terjun dalam air itu selamatkan orang yang tengah lemas tu. Okey, yang keenam adalah keperluan ataupun hajat menepati kedudukan darurat sama umum atau khusus. Isu upah lah saya ambil. Ataupun ada masalah kepada orang awam. Isu sutera kerana untuk menghilangkan kemudaratan. Isu kahwin dibenarkan untuk melihat bakal pengantin. Isu kahwin ni sangat famous lah. Kita dibenarkan untuk melihat bakal pengantin kerana khawatir akan timbul nanti selepas kahwin akan timbul tidak puas hati. Tidak puas hati. Nanti kita adalah isu cerai yang makin banyak ke apa semua. Ini adalah perkara yang penting lah, perlu dititik berat. Terutamanya pada zaman sekarang. Okey, yang seterusnya, syarat memakai kaedah ini. Okey, yang pertama adalah kemudaratan itu adalah kemudaratan yang hakiki dan terbukti berlaku secara pasti. Terang-teranglah, sudah terang lagi bersuluh cakap. Isu pemimpin soal bilangan anak membawa kepada kemudaratan sangkaan. Ini isu di Singapura. Tak bolehlah kita bersangka. Kita kena ada facts ataupun memang fakta. Tak boleh sangkaan. Okey, isu senjata perlu kepada hal yang sekiranya membawa kemudaratan. Okey. Yang kedua adalah tidak menyebabkan kemudaratan yang lain. Melakukan amal makruf ke atas orang yang bersalah sedangkan dia orang yang lemah. Okey, sebagai contohnya, kita boleh nak tegaskan amal makruf nahi munkar. Kan kita kan ada 3, cegah daripada hati, doa, cegah menegur dan cegah guna tangan. Dan kalau kita orang yang lemah, kita ambil lah yang pertama tu, cegah dengan doa ke. Sebab kita tak mampu nak tegur, kita tak mampu nak sentuh dia. Sebab mungkin kemungkinan orang yang kita nak tegur tu, nak sentuh tu mungkin orang yang garang ataupun orang yang bila kita tegur dia, bila kita sentuh dia, dia akan tumbuk kita. So that tu tak nice lah, that's not nice lah. So kita pilihlah cara yang pertama. Kalau tengok kepada situasi diri kita, kalau kita ramai mungkin boleh lah, tapi kalau kita ni sedikit seorang diri dan kita pula lemah, so that's not nice lah. Kalau kita buat yang kedua, yang dua tu, so kita ambil yang pertama saja, doa sajalah. Okey, yang ketiga adalah kemudaratan yang bukan menjadi matlamat syarat di sebaliknya satu hukum. Taklid adalah syarat adalah kesilapan hendaklah didirikan jika kemudaratan itu menjadi matlamat yang syarat seperti diakui pelaksanaan hudud
penjagaan hudud contoh ia tidak dijaga, maka agama hendaklah melakukan hudud. Okey, yang keempat adalah kemudaratan bukan sedikit tetapi yang teruk lagi ketara, kerana kemudaratan sedikit sukar untuk dielakkan daripadanya. Okey, sekadar itu sekian terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.